Ta'ala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam hadis Nabi SAW dikatakan orang duduk majlis ilmu ni Allah ampunkan dosa. Jadi dosa kita semua sekalian sedang diampunkan oleh Allah SWT. Duduk saja macam ni Allah ampunkan dosa. Untuk tu kita kena rasa syukur, rasa seronok, bahagia, sebab Allah pilih kita datang duduk dalam rumah dia untuk sebut nama Allah walaupun sekali. Satu hadiah dan kurnia Allah yang sangat besar. Sebab ada orang lalui hidup ni, dia makan minum, dia berjalan, dia diberi rezeki, diberi pakaian, diberi tempat tinggal, diberi keluarga yang baik, diberi macam-macam nikmat, tapi dia tak kenal Tuhan yang beri semua ini ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam dunia ni tak ada orang lebih kaya, lebih daripada orang yang mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan ialah anugerah yang besar daripada Allah. Kalau kita mati tak kenal Tuhan, kita ialah orang yang paling malang, rugi dalam dunia ni. Sayyidina Umar Al-Khattab pernah menguruskan masa beliau khalifah. Satu hari dia tengok ada satu orang Syria datang. Orang Syria tu minta bantuan makanan, dan Sayyidina Umar tengok dia. Sayyidina Umar Al-Khattab telah beri dia apa yang dia nak. Tapi tiba-tiba Sayyidina Umar Al-Khattab telah menangis. Orang tu tanya kat Sayyidina Umar Al-Khattab, sebab apa menangis? Kata beliau, masa saya jadi khalifah, ada lagi orang yang belum mengenal Tuhan dia ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah Sayyidina Umar Al-Khattab jalan, tengok ada satu orang rahib dalam tempat ibadah dia. Sayyidina Umar Al-Khattab lalu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menangis. Orang kejar beliau, tanya beliau kenapa menangis. Dia baca ayat Quran. Maksud ayat tu ialah, lebih kurang maksudnya, orang yang berusaha keras tapi pada jalan yang salah. Itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita kena rasa kesihan kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Syekh Sa'ad Al-Khandahlawi kata, kejatuhan orang Islam yang pertama disebabkan oleh kerana mereka mencemburui apa yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Kita cemburu pada orang yang belum kenal Tuhan. Kita cemburu dengan kekayaan dia, dengan dunia dia. Tapi sebenarnya kita kena rasa kita ada miliki benda lebih mahal daripada segala-galanya. Apa ini? Iman. Sebab tu iman ni kita kena dakwahkan kepada orang lain. Kena ajak manusia mengenal Tuhan, mengenal Allah. Kita kena rasa syukur pada Allah bila Allah beri kita Islam. Dan tuan-tuan dan puan sekalian, dalam hadis Sahih Muslim, dalam majlis ilmu ni ada 3 jenis orang. Orang pertama, dia segera duduk depan. Orang duduk depan ni rahmat Allah cepat pada dia. Jadi siapa tuan-puan nak rahmat Allah banyak, angkat tangan. Siapa nak doa dia makbul, angkat tangan. Siapa nak disayangi oleh Allah, angkat tangan. Mai kita dekat-dekat sikit, jauh-jauh sangat ni, rasa risau juga jauh-jauh ni, rasa seram. Macam kena tengok je pada jauh. Mai dekat-dekat sikit mana-mana. Dekat-dekat lagi baguslah. Jangan jauh-jauh sangat. Masya Allah, siapa duduk depan, rahmat cepat dalam hidup dia, doa dia makbul, dia disayangi oleh Allah. Kita pun tak tahu, entah habis majlis ilmu ni, rupanya majlis ilmu yang tak akhir kita dalam dunia ni. Kita pun tak tahu, tak sempat dah, rupa dah last dah. Rasa macam panjang lagi dunia ni, rupa ni lah majlis ilmu tak akhir kita duduk dalam hidup kita. Jadi tuan-tuan sekalian, mai kita dekat-dekat. Orang kedua, sabda Nabi, mereka malu-malu duduk sebalik orang lain, duduk sebalik tiang. Dia menyorok, Nabi kata duduk sebalik orang lain, dia nyorok-nyorok, malu-malu. Jadi rahmat Allah sampai dalam hidup dia malu-malu seperti malunya dia. Rahmat datang lambat. Kalau doa nak kahwin je, lambat. Jadi siapa nak kahwin cepat, angkat tangan. Yang anak-anak muda, bukan haji-haji. Haji pula angkat tangan ni kan. Mai dekat-dekat, siapa nak doa makbul. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, orang yang kedepankan diri dalam majlis ilmu, Allah kedepankan dia di dunia dan di akhirat. Orang yang kedepankan diri dalam majlis ilmu, Allah kedepankan dia di dunia dan di akhirat. Untuk buat baik ni, kita rasa macam kita yang pilih. Sebenarnya tak. Kita pilih, kita diberi pahala. Allah beri kita pilihan. Tapi hakikatnya sebenar-benarnya, untuk buat baik ni memerlukan pertolongan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nak solat ni perlu pertolongan Allah. Sebab tu Nabi SAW ajar pada Muaz bin Jabal, selalu baca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong aku untuk ingat Engkau. Tolong aku untuk bersyukur kepada Engkau. Tolong aku untuk, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolong aku untuk perbaiki amal ibadah aku. Jadi nak buat baik ni perlu pertolongan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan sekalian, Ramadan dah dekat. Ramadan dah dekat.
Ya, Ramadan ni satu anugerah daripada Allah. Doa kita tak berhenti makbul Ramadan ni. Untuk itu kita kena menanti Ramadan ni dengan rasa bahagia. Siapa rasa seronok Ramadan nak dekat ni, angkat tangan. Siapa tak sempat fikir Ramadan lagi, angkat tangan. Tengah risau pilihan raya lagi, angkat tangan. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, itu Ramadan dah datang. Ramadan dah sampai dekat dengan kita. Orang-orang dulu mereka, Nabi SAW bersabda, muntafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim, dia kata barang siapa berpuasa dengan iman dan ihtisab, Allah ampunkan semua dosa-dosa mereka yang lalu. Hadis yang pertama. Hadis yang kedua, barang siapa bangun malam, kita selalu dengar hadis ni, barang siapa bangun malam pada malam-malam Ramadan ni, mereka beri dengan iman dan ihtisab, Allah ampunkan semua dosa-dosa mereka yang lalu. Dulu masa saya kecil-kecil, baru-baru belajar Islam ni, masa budak-budak dulu, baru-baru kenal Tuhan, jadi saya pun heran, apa sebab kelebihan ni biasa sangat. Kelebihan dia biasa, dia ampunkan dosa-dosa yang lalu. Saya mula-mula dengar biasa je. Rupanya dalam dunia ni tidak ada anugerah yang lebih besar daripada diampunkan semua dosa-dosa kita. Yang paling menakutkan dalam dunia ni bukan Amerika. Yang paling menakutkan dalam dunia ni bukan kejahatan orang. Yang paling menakutkan dalam hidup ni tahu apa dia? Dosa-dosa kita sendiri. Tidak ada yang lebih menakutkan dalam hidup kita lebih pada dosa kita sendiri. Daripada dosa kita, daripada dosa kita sendiri, tu yang paling menakutkan dalam hidup. Sebab tak ada siapa yang boleh bahayakan kita melainkan Allah. Tak ada siapa boleh bagi kita kebaikan, keselamatan melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk itu perkara yang paling menakutkan dalam hidup ni dosa. Dosa kita sendiri. Untuk itu tuan-tuan sekalian, kita banyak dosa ke tak? Siapa rasa ada dosa, angkat tangan. Laju angkat. Banyak juga dosa ni siapa rasa dia dosa dia sikit ke banyak? Siapa rasa banyak dosa, angkat tangan. Macam tak rasa bodoh. Lain macam orang masjid ni, betul lah ni. Dia kalau kita rasa banyak dosa, tu tanda iman ada dalam hati kita. Tapi kalau rasa macam tak ada dosa saya ni, macam tak ada salah apa-apa dalam hidup ni, tak ada kurang apa-apa dalam hidup, tu tanda kita jauh dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masa Nabi buat dakwah, kita dengar Nabi dipulaukan di lembah Abi Talib 2 tahun 6 bulan, 2 tahun lebih. 2 tahun lebih 2 tahun lebih kan? 2 tahun lebih di pulau di lembah Abi Talib. Masa Nabi SAW setelah dipulaukan, orang Islam ni kelaparan. Mereka makan daun sampai daun tu bibir-bibir mereka pecah. Sehingga kurma tu dicatu, kurma pun tak ada. Orang Islam dipulaukan di Mekah. Maka apa jadi? Nabi Muhammad SAW lapar, harta Khadijah dihabiskan. Habis je pemulauan lembah Abi Talib, dia kata perjanjian dimakan anak-anak. Habis je daripada tu, Nabi SAW balik, 2 orang meninggal dunia dalam masa dekat-dekat. Seorang ialah Ummul Mukminin Khadijatul Kubra radhiyallahu anha, ibu kita semua. Orang yang pertama jaga Nabi masa kita semua tak ada kat sana. Orang pertama yang korbankan harta untuk Nabi masa kita semua tak ada kat sana. Orang yang peluk Nabi SAW masa kita semua tak ada kat sana. Orang yang berjuang untuk Nabi SAW masa kita semua tak ada kat sana. Untuk itu kita kena teringin doa, ya Allah, temukan mak yang saya sayangi, temukan isteri saya, temukan anak perempuan saya, temukan ahli keluarga saya dengan Khadijatul Kubra radhiyallahu anha, temukan dengan Ummul Mukminin. Kita teringin nak jumpakan isteri kita dengan ibu orang Islam, Ummul Mukminin Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Patut tengah malam isteri kita nangis, abang saya teringin nak jumpa seorang wanita dalam dunia ni. Siapa beliau? Beliaulah Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Beliau jaga Nabi SAW masa kita semua tak ada kat sana. Tuan-tuan dan puan sekalian, sekali Abu Talib meninggal dunia, orang yang jaga Nabi SAW, satu hari Abu Talib beritahu kat Nabi, ya Rasulullah. Abu Talib beritahu kat Nabi, ya Rasulullah, dia kata, wahai Muhammad, tadi datang pembesar-pembesar Quraisy. Mereka datang dan mereka kata, kalau kamu buat dakwah ni sebab nakkan kuasa, mereka nak jadikan kamu ketua di kalangan mereka. Kalau kamu buat dakwah ni kerana kamu nakkan harta, mereka nak bagi kamu harta yang banyak. Wahai Muhammad, kalau kamu buat dakwah nak wanita, dia orang dah bagi kamu pilih mana-mana wanita kat Mekah ni banyak mana, siapa kamu nak, semua mereka nak bagi kat kamu. Dan mereka kata juga, kalau kamu buat ni mungkin sebab kamu sakit atau kamu disihir, dan kata lain, maaf, gila, kata mereka akan cari tabib yang paling baik dan akan obati kamu. Wahai Muhammad, mereka kata dah lah, kalau kita cukup-cukup lah buat dakwah, tinggalkan dakwah ni.
Sabda Nabi SAW, wahai Abu Talib pamanku, apa lagi yang mereka boleh lakukan? Kalau mereka boleh ambil matahari letak di tangan kanan aku, bulan letak di tangan kiri aku, untuk aku tinggalkan dakwah ini tak sekali-kali. Sama ada Islam ni tersebar di seluruh dunia, atau sama ada aku mati dalam menyebarkan agama ini. Nabi SAW berlalu daripada Abu Talib. Abu Talib rasa sedih. Abu Talib rasa sedih tengok Nabi sedih, dia kejar Nabi SAW. Kata Abu Talib, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, pakcik cuma cakap pada kamu apa yang orang lain cakap. Kalau kamu nak teruskan dakwah ni, pakcik akan ada di sana untuk sentiasa menjaga kamu. Wahai Muhammad, teruskan buat dakwah ni. Kalau kamu buat dakwah, pakcik akan ada sentiasa bersama dengan kamu, akan jaga kamu. Akhirnya Abu Talib telah meninggal dunia dalam keadaan beliau tak sempat Islam. Tuan-tuan dan puan sekalian, Nabi sangat bersedih. Kesedihan Nabi itu teramat tinggi. Dalam keadaan begitu, dakwah ni tidak diberhentikan. Apa jadi? Nabi SAW terus pergi Taif. Sampai ke Taif, Nabi SAW telah jumpa orang dakwah orang dekat 10 hari. Kemudian dihalau dengan batu dekat 10 km. Daripada orang paling besar sampai paling kecil, baling batu pada Nabi SAW. Darah mengalir daripada badan Nabi, pada kepala Nabi, badan Nabi SAW sampai kaki Nabi SAW dipenuhi dengan darah. Nabi SAW jatuh. Sampai masa itu datang malaikat semua sekali, datang kata, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, biar kami hancurkan seluruh penduduk Taif ni. Mereka telah berjanji, malaikat semua nak hancurkan penduduk Taif. Dengar apa doa Nabi, ya Allah, kepada engkau aku adukan kelemahan dan kedaifan aku. Ya Allah, aku yang kurang berdakwah, aku yang tak pandai berdakwah. Walaupun beliau dakwah siang malam, dia kata, ya Allah, ini semua salah saya. Ini sifat orang beriman. Atas semua apa yang datang, atas apa pun kita rasa, ya Allah, ini semua salah saya. Ya Allah, saya mengadu kelemahan dan kedaifan saya dalam berdakwah ini kepada engkau. Ya Allah, saya mengadu betapa lemahnya daifnya saya. Ya Allah, pada siapa engkau letakkan saya? Adakah pada penyembah-penyembah berhala di Mekah yang sakitkan saya, nak bunuh saya, yang sakiti keluarga saya, lebih kurang begitu maksudnya? Atau kepada orang-orang Taif yang hina saya, baling batu pada saya? Atau pada siapa, ya Allah? Ya Allah, saya tak kisah semua tu. Orang nak suka kita ke, tak suka kita ke, orang nak sayang kita ke, nak hormat kita ke, nak hina kita ke, orang nak apa pun pada kita, kata Nabi, sabda Nabi, ya Allah, saya tak peduli semua tu. Tahu tak apa Nabi kata? Ya Allah, yang saya takutkan ialah kemurkaanmu. Yang paling menakutkan dalam hidup ini kalau Allah marah pada kita. Kalau Allah marah kita, itu paling menakutkan. Yang saya harapkan, yang saya inginkan hanyalah keredaanmu. Yang hanya saya inginkan ialah keredaanmu. Jadi reda Allah ialah segala-galanya. Keampunan Allah, reda Allah ialah segala-galanya. Sebab tu bila dijanjikan bulan Ramadan, barang siapa berpuasa dengan iman dan ihtisab, Allah ampunkan semua dosa yang lalu. Barang siapa berdiri malam dengan iman dan ihtisab, tarawih, bangun lagi tahajud, barang siapa bangun malam dengan iman dan ihtisab, Allah ampunkan semua dosa-dosa dia yang lalu. Untuk tu diampunkan dosa ialah anugerah Allah yang paling besar dalam hidup ni. Entah-entah esok lusa kita tinggalkan dunia, entah malam ni tak tahu bila. Orang beriman bila dia tarik nafas, takut tak sempat nak embus nafas, takut tak sempat tarik nafas yang lain. Kalau mereka tidur, mereka rasa takut kalau mereka tak bangun-bangun lagi. Kalau mereka melangkah kaki kanan, mereka sangat takut kalau maut tu datang sebelum mereka melangkah kaki kiri. Ini sifat orang beriman. Mereka sentiasa risau keadaan diri dia. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, untuk itu kita kena berpuasa dengan iman dan ihtisab, keyakinan kepada Allah, dan mengharapkan janji-janji dia, mengharapkan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang dulu berpuasa dengan iman. Orang dulu berpuasa dengan iman. Jadi bulan ni juga dia mengajar kita supaya sentiasa menyayangi orang lain. Sebab tu bulan ni orang mudah sedekah, bulan ni orang bayar zakat, bulan ni orang bersedekah, bulan ni orang tolong orang lain. Tak berhenti orang tolong orang. Sebab bila berpuasa ni, bila kita lapar, baru kita merasai kelaparan orang lain. Bila kita sakit, baru kita merasai kesakitan orang lain. Bila kita sedih, baru kita merasai kesedihan orang lain. Tuan-tuan dan puan sekalian, sebab tu kita kena tambah kasih sayang kita. Dalam keluarga pun sama. Sama-sama kita ni rasa kasih sayang. Cuba tuan-tuan pegang tangan orang sebelah. Cuba pegang tangan orang sebelah. Siapa tak pegang berdosa. Cuba pegang kiri, pegang kanan. Pegang lama sikit, jangan lepas. Cuba semua pegang. Pegang tangan orang sebelah. Semua pegang dah. Kakak-kakak belakang pun kena pegang. Yang tidur tu pegang juga, tak apa.
Gusuk lu takut dia terkejut kan, dia melatah pula. Dah pegang tangan, semua kata ya Allah. Semua ikut ya Allah. Sebut nama Allah ni dengan rasa rindu, rasa sayang. Inilah anugerah yang paling besar sekali. Anugerah yang paling besar sekali. Ya Allah, ya Allah, saya sangat sayang keluarga saya. Ya Allah, sayangilah keluarga saya. Ya Allah, sayangilah orang-orang yang menyayangi keluarga saya. Dah boleh lepas dah. Macam mana, rasa sayang tak? Dia kalau rasa sayang sama-sama orang Islam pada semua manusia, tu tanda hati kita sedang hidup. Kalau hati kita penuh kebencian, marah, hati kita ni dah mati. Orang yang inginkan semua manusia bahagia masuk syurga ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah beritahu dalam Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kami hantar rasul di kalangan kamu yang sangat ambil berat hal semua orang dalam dunia ni, hal setiap orang merasai, setiap orang rasai. Kesedihan kita Nabi SAW merasai, kesusahan kita Nabi SAW merasai, kesakitan kita Nabi SAW merasai. Beliau sikit pun tak ada ingin apa-apa untuk diri beliau. Ni Nabi SAW. Hati dia cuma nak satu, semua orang bahagia, semua masuk syurga. Tu hati Nabi. Dia tak ada macam kita ni macam-macam. Dengan adik-beradik pun bergaduh. Adik-beradik ni Ramadan nak dekat, adik-beradik bergaduh, bermusuh. Dengan bini sendiri pun bergaduh, berkira dengan isteri sendiri. Ada orang dengan suami sendiri pun berkira. Sebab hati tu dah mati. Bila hati mati ni sempit, bukan dunia tu sempit, Allah sempitkan hati dia. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa berpaling pada peringatan Allah, Allah sempitkan hati di hidup dia. Dia ada kereta, hati sempit. Kereta dah besar, sempit. Rumah besar, hati sempit. Ada isteri, ada anak, tapi macam tak ada. Orang nampak dia hebat, jalan, ada isteri, ada anak, ada keluarga. Untuk Allah hina seseorang, Allah tak perlu buat apa-apa, Allah matikan hati dia. Tapi hidup jadi kosong, jadi tawar, jadi hamba. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk tu bulan ni ialah bulan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk tu kita kena tunjuk rahmat Allah ni pada manusia. Kita kena tingkatkan dakwah kita, kasih sayang kita bulan ni. Bulan ni bukan bulan berehat, bukan bulan tidur puasa. Jadi tidur je lah banyak-banyak kan, tunggu sampai buka puasa kan, tidur pagi, lepas sahur sampai maghrib tunggu buka, cuti. Jadi tidur. Ni tak, ni bulan-bulan dakwah. Ni bulan apa? Bulan dakwah. Bulan dakwah, bulan untuk hidupkan agama, bulan untuk kita hidupkan Islam, hidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bulan untuk berjuang. Rehat kita dalam kubur. Rehat kita bila? Dalam kubur. Dalam dunia ni bukan tempat untuk kita berehat. Dunia tempat berjuang, tempat berjuang, berdakwah, hidupkan sunnah Nabi SAW, bangunkan keluarga. Hidup orang Islam dia tak pernah rehat. Orang biasa, dunia ni tempat berehat. Orang beriman, dunia ni tempat berjuang. Walau apa pun keadaan, berjuang. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya bila malam-malam saya pusing kat KL tu, daripada dulu lagi, baru-baru ni je rakam sikit. Dulu ikhlas lah, sekarang kurang ikhlas sikit lah. Bila rakam tu kurang ikhlas juga sikit. Datang juga niat-niat lain tu. Semoga Allah ampunkan. Bila saya pusing-pusing, daripada saya kecil-kecil begitu, mana-mana lah saya pergi kawasan kampung asli, pedalaman, daripada umur saya 13 tahun. Segala puji bagi Allah, syukur pada Allah. Jadi saya pergi mana-mana kawasan pedalaman daripada saya kecil, tak pernah tinggal lagi. Setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Tiba-tiba masa saya baru-baru ni banyak kat KL lah, duduk KL kan, dia pusing tengah malam kat KL ni. Kalau macam malam contoh habis ceramah, saya beritahu kat kawan saya, tadi suruh telefon dalam perjalanan balik, tempah kedai makan, ada 3 kedai makan, bungkus nasi ayam 300 contohnya. 300 tu pusing KL. Pusing. Orang tidur bawah jambatan, tepi bangunan. Sekejap je, bagi 300 tu habis 300 bungkus. Ada sekali saya jumpa anak-anak muda tengah malam, banyak kali lah. Salah satu dia anak muda tengah malam. Ada 3 orang tu saya hantar balik. Mak dia tunjuk, hantar kat saya mesej, anak dia 6 bulan hilang. 6 bulan hilang. Dia tunjuk, saya kata tak ada bukti, dia hantar surat beranak, hantar report polis, hantar kat saya. Dia nampak dalam live dia tu anak saya, anak dia. Saya lagi terkejut kan. Kalau anak saya lagi terkejut saya kan. Masa bila pula kan anak dia. Jadi saya pun hantar anak dia. Saya beritahu tuan-tuan sekalian, saya jumpa budak-budak tidur kat jambatan, dekat 18 orang tidur bawah jambatan. Bila saya tengok tidur kat atas jambatan, kat jambatan tu,
Saya tengok dia orang tidur, tidur kat bawah tu busuk-busuk semua sekali, kotor. Saya pergi kat dia orang, adik dah makan? Belum. Jom makan. Jom pergi makan. Sebab saya dulu selalu tengah lapar. Dulu saya ingat lagi kalau susah-susah, yuran saya ada orang bayarkan masa saya belajar dulu. Sesudah yuran dah habis orang bayar dah. Tak tahu sampai sekarang, tak tahu siapa. Tu tuan-puan, kalau ada duit lebih, cari orang susah-susah, orang miskin, seorang ataupun anak saudara kita sendiri kan, yang susah-susah, bayarkan yuran dia. Anak saudara kalau ada duit lebih, senyap-senyap bayarkan. Tak tahu siapa pun tak apa, dia tak tahu kita siapa pun tak apa. Jadi maksud saya ingat yuran saya tiba-tiba ada orang bayar. Saya nak berdakwah masa tu, ustaz saya tanya, ada duit? Ada ustaz, banyak, ada. Sebab saya belajar dalam Islam ni, tak boleh minta-minta kat orang, jangan bergantung kat orang. Lagi banyak bergantung kat orang, siapa-siapalah, orang kecil ke orang besar, hati kita ni mati. Kita kena banyak bergantung kepada Allah. Jangan biasa mulut kita suka apa, jumpa orang besar je kita mulut kan, atau hati kita ni suka apa, suka bodek-bodek, suka minta-minta. Jangan ajar diri kita begitu, hidup kita rosak. Anak-anak kita kalau kita ajar begitu pun dia jadi rosak. Ajar anak kita pergantungan kepada siapa? Kepada Allah. Jangan ajar daripada kecil. Anak masuk sekolah pakai kabel kan, anak kerja esok pakai kabel, anak pergi mana-mana semua pakai kabel. Nanti hidup dia jadi lemah. Hati jadi mati. Tuan-tuan sekalian, hidup kita bergantung pada siapa? Pada Allah. Susah senang kita adu pada siapa? Pada Allah. Tiba-tiba saya bagi budak-budak ni, dek jom pergi makan. Saya ringkaskan, ajak pergi makan. Bila ajak dia pun pergi makan dengan saya. Bila makan saya suap budak-budak ni, saya suap dia orang. Saya luar dia orang suap, saya pakai sudu lah kat kedai makan, suap. Kadang pakai tangan, pakai sudu hari tu. Dek buka mulut, sunnah Nabi ni. Nabi kata suap. Saya luar dia orang suap, saya nak, saya suap. Nabi sebut menyuap dan makan dalam mulut isteri tu juga sedekah, kasih sayang. Saya pun suap budak-budak ni. Suap budak-budak malu-malu. Betul dia kata, ustaz suap lagi? Lebih-lebih pula budak ni. Yang perempuan pun 4 orang, ustaz suap. Tak boleh dek kan. Isteri ustaz nampak ni. Jadi tuan-tuan perempuan sekalian, ajak sewa hotel. Dia orang ajak semayang, tak boleh ustaz, kami belum mandi wajib. Mandi wajib dek. Nak saya sewa ke hotel, ajak suruh dia orang mandi tengah malam 2 pagi. Dia pun mandi. Masa mandi kat hotel tu, mandi bau gam. Bila air tu bau gam, saya suruh mandi semua sekali. Sebab dah lewat, belum semayang isyak. Dia semua belum semayang apa-apa dah. Berapa lama dah tinggal semayang. Ada seorang tu dah 4 tahun tak semayang. Ustaz last sekali lari rumah 6 bulan lepas semayang. Lepas tu tak pernah semayang sampai sekarang, sampai 17 tahun. Saya pun ajak dia orang semayang. Masa semayang saya kata mesti budak ni main-main ni, banyak idugam ni, banyak main-main. Tapi sekali masih semayang, dia orang tak main-main. Dia orang semayang tu nangis. Saya pun nangis sekali. Tahu tak sebab apa? Sebab dengan agama ni hati manusia tu tenteram. Dengan amal Islam, dengan sunnah Nabi, menyebut nama Allah ni tenteram. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Untuk tu tuan-puan, tak ada jalan bahagia lain melainkan kita banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tak ada jalan bahagia lain melainkan kita kembali pada Allah. Dunia ni tak tenang, ada duit banyak, ada harta. Tuan-puan pun banyak-banyak duit ni, selalu juga kadang-kadang tak tenang, susah hati. Sebab bahagia tu kat sini, bila hati ni mengenal Tuhan, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Budak-budak tu saya suap dia orang makan. Dah baik-baik, ramai. Dia orang pun semayang, nangis-nangis, tanya soalan agama. Saya jadi sebab sedih. Semenjak itu saya belajar satu perkara apa dia. Dalam keluarga mana-mana saya pergi, anak-anak jahat nampak degil keluarga kita ni. Antara obat dalam keluarga, makan berjemaah. Sebab tu bulan Ramadan ni berkat, dapat makan sama-sama keluarga. Paling kurang sahur sekali lah. Kata haji orang masjid, buka kat masjid kan, sahur dengan keluarga, duduk sekali dengan dia, duduk sama-sama dengan keluarga, makan sekali. Dia datang kasih sayang. Kan kita makan kat bawah biasa bulan Ramadan kan, makan sekeluarga. Kalau keluarga besar tu makan alas, kalau orang Jawa nasi ambeng kan, apa lagi ke tak ada dah. Makan siap suap-suap makanan. Dia datang kasih sayang. Jadi siapa nak buat balik nanti, makan suap keluarga, makan berjemaah, angkat tangan. Dia menyatukan hati keluarga. Makan sekali, suap anak-anak, suap anak-anak. Satu, kedua, selalu peluk keluarga, peluk, kasih sayang. Bulan ni bulan kasih sayang, peluk anak-anak, jumpa anak peluk. Dengan mak ayah kita peluk, peluk. Walaupun ayah kita dah tua-tua, peluk dia. Ayah saya dulu jarang peluk saya, garang. Tapi lepas mak saya meninggal, setiap kali saya jumpa ayah saya peluk dia. Lama dia nangis, saya pun nangis juga. Saya peluk dia, nangis. Saya peluk dia macam mak saya peluk saya. Dia peluk saya macam mak saya peluk saya satu masa dulu. Untuk itu dalam keluarga, peluk keluarga kita. Ayah saya yang garang itu, peluk nangis setiap kali. Ni bawa balik pada kampung semalam, peluk dia nangis. Lama peluk, 10 saat kan, lama. Tak adalah kira 10 saat, lama lah. Lama sikit peluk, lama. Saya Ya Rasulullah nasihatkan saya. Nabi kata apa? Jangan marah.
Sebab banyak orang dalam keluarga pemarah, garang kat rumah. Kat rumah macam tak jadi orang, kat luar baik bukan main lagi. Mengalahkan menteri, wakil rakyat semua sekali kan kat luar. Beri salam, senyum, sengih. Dalam rumah mengamuk, terbalik meja, terbalik barang semua sekali. Dengan anak pun tak sempat pandang. Peluk anak tak sempat. Sama-sama sekarang zaman handphone. Tengok handphone tak berhenti. Sekarang lagi lah kan, hari-hari tengok handphone. Tengok, tak sempat nak tengok-tengok keluarga. Lepas tu masuk rumah sunnah dia, Nabi peluk keluarga. Jadi kita kena wujudkan rasa kasih sayang. Satu apa dia? Suap makan dengan keluarga, suap. Itu semua jadi amal jariah kita di akhirat nanti. Kedua, selalu peluk isteri kita, suami, peluk mak ayah, peluk anak-anak kita. Peluk ni obat yang besar. Baru ni saya depan kelab malam, saya selalu juga pergi depan kelab. Bagi makan tu 300 bungkus tu sejam je dah habis dah. Sejam dah habis. Orang kata ustaz, dia orang dia malas kerja, degil, dia orang semua banyak yang begini-begini, orang cakap kat saya. Saya kata yelah, siapa kata dia orang rajin? Saya tak kata dia orang rajin, saya tak kata dia orang semua betul. Tapi saya pergi tu cuma nak cuci hati saya sendiri. Sebab tu orang dulu semua khalifah dulu, Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in, waktu malam mereka mencari orang susah. Tu antara sunnah waktu malam. Siang pun tak apa dah okey, tapi kalau malam tu lagi baguslah. Orang dulu tengah malam, waktu gelap, orang tak nampak, dicari orang susah. Tu sunnah. Tu sunnah. Baru kita tahu keadaan sebenar manusia ni. Sayyidina Umar Khattab tengah malam manjat bukit. Masa tu dia bawa guni berat. Aslam kata, biar saya tolong angkat. Kamu nak tolong tanggung beban saya di akhirat nanti. Kamu nak tolong angkat beban saya di akhirat nanti. Aslam tu tak dapat cakap apa-apa dah. Sayyidina Umar Khattab naik atas bukit. Masa dia naik atas bukit, dia masak untuk keluarga tu. Tengok keluarga susah dalam khemah, dia masak. Aslam nangis tengok Sayyidina Umar. Tahu tak sebab apa? Janggut ni penuh asap. Janggut Sayyidina Umar tebal, panjang. Janggut tu berasap. Mata Sayyidina Umar Khattab ni penuh dengan merah, berasap, kena asap. Api nak hidup ke api, tiup sendiri. Tengah hidup ke api tu, tengah hidup ke api. Masa dia masak, dia bagi keluarga tu makan. Tahu tak makcik tu kata apa? Makcik tu kata, Omar ni tak layak jadi khalifah. Patut kamu ni jadi ketua. Kamu ni patut jadi ketua. Sayyidina Umar, kalau kita macam mana? Aduh makcik ni. Eloklah makcik, makanlah, saya balik dululah ya. Kalau kita tak layan makcik menyakitkan hati tengah malam. Dia rupanya tak sokong saya langsung rupanya. Jadi tak boleh, ni tak boleh, dia tak sokong saya. Jadi tak Sayyidina Umar Khattab kata apa? Dia tak kecil hati. Dia kata apa? Makcik nanti datang kat Madinah, tengok kat sana, mana tahu masa tu saya jadi khalifah. Mana tahu saya jadi khalifah. Dia senyum je. Sayyidina Umar tak balik lagi. Kalau kita balik cepat-cepat dah kan. Aduh baliklah, dah makan elok, dah siap masak dah buat baik, eloklah balik sebelum makan nanti kan balik. Sayyidina Umar Khattab tak balik. Dia layan keluarga tu makan. Dan bila dia balik, dia tanya Aslam, dia menangis. Aslam, kamu nak tahu tak kenapa saya tak balik lepas bagi mereka makan? Saya tengok budak-budak tu main-main. Tahu tak kenapa? Kata beliau, wahai Umar Khattab, wahai khalifah, kenapa? Sayyidina Umar Khattab kata, wahai Aslam, masa tengok mereka lapar tadi, hati saya rasa sedih, hati saya sakit. Masa tengok mereka kenyang, mereka dapat makan tu, hati saya rasa bahagia. Itu hati orang beriman. Kita rasa sayang pada orang miskin, anak yatim. Waktu kita senang, kita kaya, hidup ni macam roda. Ada masa kita kat bawah, ada masa kita dekat atas. Ni pusingan kehidupan. Allah Maha Kuasa. Ada masa kat bawah. Masa kita kat bawah, jangan putus asa, bergantung pada Allah, dekatkan diri pada Allah. Masa kita ke atas, jangan sombong, jangan lupa diri. Setiap manusia mesti akan sombong. Bila naik atas mesti sombong. Saya pun sama. Bila orang puji kita dengan ceramah kita, kita lupa diri. Sebenarnya kita tak ada apa-apa. Kalau Tuhan Allah tak kutip saya masa dulu daripada longkang, saya tak tahu apa saya sembah sekarang. Kalau Allah tak kutip keluarga saya dulu sesat, tak bahagia, keluarga saya musnah, tak bahagia, tak kenal Tuhan, tak apa saya sembah, tiba-tiba satu hari Allah selamatkan keluarga saya. Keluarga saya dapat kenal Allah. Tak ada cari, tak ada belajar, tak ada buat apa-apa, tiba-tiba Allah nak ketuk hati, dapat kenal dia. Saat keluarga saya musnah, dia ambil dan diberi keluarga saya dapat kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau saya tak kenal Tuhan, habis hidup saya. Bapa saya masa sampai depan Kaabah, umur dia 80 tahun, dia duduk sebelah saya. Dia sampai depan Kaabah, dia terus jatuh ke bawah. Dia tak boleh nak jalan, dia jatuh. Lama juga dia terduduk, dia terus lutut dia tergentak begitu jatuh. Dia terus menggeletar, dia pandang ke depan, dia nangis tak berhenti. Dia pandang Kaabah tak berhenti. Kaabah kat depan mata besar. Allahu Akbar kan, daripada kecil kita dengar lama. Hari ni bapak saya pula umur dah tua-tua, dapat sampai depan Kaabah umur 80. Dia terpegang saya, Ebi, dia nangis. Apa ayah nak cakap sekarang? Apa ayah nak cakap? Macam mana ayah nak terima kasih ke Allah sekarang? Apa ayah nak cakap?
Saya kata dengan dia, cakaplah ya, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Tuan-tuan sekalian, untuk tu kita kena gembira dapat kenal Allah. Allah lah redha, bahagia Allah Tuhan kita, redha bahagia Islam agama kita, redha bahagia Nabi Muhammad SAW pesuruh Allah. Tuan-tuan sekalian, saya masa kecil-kecil dulu, keluarga saya tak kenal Allah, tak tahu apa jadi keluarga saya. Satu hari dalam kelas ada seorang cikgu matematik saya bagi ceramah. Dia kata tinggal satu solat 80 tahun dalam neraka. Masa saya dengar tu saya nangis, saya budak-budak, saya nangis tak berhenti. Saya mula fikir mak ayah saya sayang, saya tak nak mak ayah saya masuk neraka. Saya hantar atuk nenek saya pergi kubur, saya hantar keluarga saya pergi kubur. Saya selalu tanya, mana saya hantar keluarga saya? Saya orang sangat baik, saya sayang semua. Saya hari-hari kalau program motivasi kursus, hari-hari jumpa orang Cina, orang India, jumpa semua orang sekali, hari-hari saya jumpa. Tapi kalau tuan-puan nak tahu, saya hantar orang yang saya sayang, atuk nenek saya pergi kubur. Saya hantar pakcik yang saya sayang, hantar pergi kubur. Ada keluarga saya yang dekat dengan saya hantar pergi kubur. Saya selalu tanya, mana saya hantar keluarga saya? Cuba tuan-puan beritahu saya jawapan dalam hati masing-masing. Mana saya hantar keluarga saya? Sebab tu tuan-puan sekalian, saya tengok tuan-puan ni saya cemburu. Tuan-puan semua mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-puan semua diberi Islam. Tu hargai Islam ini, hargai iman dalam hati kita. Bina keluarga kita dengan iman, dengan Islam. Sayangi perintah-perintah Allah, jaga perintah Allah dalam hidup kita. Tiba-tiba tuan-puan sekalian, masa tu saya balik rumah, saya tengok mak ayah saya pergi masjid, ikut pintu belakang. Saya belajar kenal Allah. Saya hari-hari doa supaya Allah beri hidayah pada mak ayah yang saya sayangi. Hari-hari saya doa Allah bergerakkan hati mereka. Hari-hari saya doa. Tapi saya tak percaya yang keluarga saya boleh berubah. Saya tak percaya. Tapi doa ni sangat ajaib. Doa ni sangat ajaib. Hari-hari saya doa. Hari saya doa. Walaupun saya berdoa, saya buat-buat belajar sangka baik. Belajar-belajar, orang kata baru nak beriman, baru belajar sangka baik. Hari ni insya-Allah bapa saya tengah ambil wuduk, tengah semayang. Tiba-tiba je, hari-hari sangka baik, bapa saya masuk bilik air, dia ambil wuduk katanya. Tiba-tiba je, masih budak-budak 12 tahun, hari-hari sangka baik. Jadi bila saya masa tu semangat terlebih, kawan saya masih tingkatan 1, 13 orang saya ajak masuk Islam, 12 orang saya ajak masuk Islam. Semangat terlebih, saya pegang dia, saya suruh dia mengucap. Saya sekarang pun ada lagi kawan-kawan saya yang ada yang besar-besar, kaya-kaya dan Cina. Jadi bila saya jumpa dia, tempat tu tutup, dia kata kat saya, Bit, saya masa tengok awak tadi, saya dengar ceramah awak, saya bila dengar awak cerita pasal keluarga awak semua sekali duduk sebut nama Tuhan, nama Allah, saya rasa awak betul-betul bahagia. Dia cakap kat saya baru ni 2 minggu lepas, saya rasa keluarga awak betul-betul bahagia. Saya kata dekat dia, saya memang sangat bahagia. Saya terus terang, kalau saya tak kenal Tuhan, saya tak tahu apa jadi hidup saya. Dia kata saya pun nak beriman macam awak juga, nak jadi Islam juga. Tapi saya takut nak tinggal semua ni, kekayaan, nama, isteri, anak-anak, keluarga. Tapi saya nak percaya, ada peluang tak orang macam saya? Saya beritahu dia kan, dia cukuplah sekarang mengaku. Saya sudah mengaku, walaupun sebenarnya masa sekarang tak ada sorok-sorok dari Islam tu, tak boleh sembunyi-sembunyi dah. Tapi saya beritahu dengan dia, untuk peringkat awal, untuk dia belajar. Saya beritahu dia, saya cerita yang Allah Tuhan, Nabi Muhammad Nabi. Kalau saya beritahu, dia pun dengar dan dia mengucap, dia ikut saya mengucap. Masa dia mengucap, dia menangis. Banyak kali macam tu. Ada sekali pensyarah universiti pun sama juga, Cina. Saya ajar dia mengucap. Bila dia mengucap, dia nangis. Apa saya nak beritahu tuan-puan? Orang kali pertama mengucap, hati dia sangat bahagia. Sepatutnya siapa paling bahagia dalam dunia ni? Paling bahagia patutnya kita orang Islam. Paling bahagia dengan Islam, dengan amal agama, dengan sunnah Nabi SAW, dengan masjid, dengan bulan Ramadan nak datang ni. Kita kena gembira, bahagia. Kalau tak bahagia, belajar bahagia. Malamkan sujud syukur, ya Allah, Ramadan nak datang, terima kasih yang kita belajar kan. Ya Allah, terima kasih, beri kami dapat sampai Ramadan ni, beri kami dapat sampai Ramadan ni. Sebab bulan Ramadan ni macam bulan bersih dosa,
bersih dosa. Kita dengar kan bulan ni Nabi SAW naik tangga, yang Nabi naik, tiba-tiba malaikat aminkan. Apa 3 doa yang pasti tu? Pertama, siapa yang mereka lalui bulan Ramadan, Nabi kata binasalah orang yang hidup dalam bulan Ramadan tapi dosa dia tidak diampunkan. Pelik. Bulan Ramadan ni bulan memang Allah nak ampunkan dosa, nak bebaskan seramai orang daripada neraka. Tapi ada orang bulan Ramadan tak perasan Ramadan ni datang. Saya tengah malam raya, ada sekali raya kat KL. Raya kat KL ada program. Dekat-dekat raya tu ada program lagi. Malam tu pergi Kawash lepas Isyak. Kosong KL lupa malam raya. Aduh, rasa sedih nak menangis rasa duduk KL ni seorang-seorang. Tak ada orang kat Kuala Lumpur ni. Pusing, bukanlah jalan raya tu boleh 5 minit, habis pusing semua sekali. KCC, Bukit Bintang semua habis 5 minit. Biasa macam berjam-jam rasa duduk kat jalan raya. Tiba saya tengok ada 4-5 orang budak-budak duduk dekat apa? Tak budak je lah, ada geng-geng ni muda-muda, dia orang tengah buat kat Kawash tu. Saya pun salam dengan dia orang. Saya tanya, "Adik balik raya mana?" Dia pun kata kat saya, "Ustaz." Dia kata, "Bang, raya sini je, tak ada raya ni." Apa dia tanya saya, bukan. Dia kata, "Ustaz dah raya Abang dah raya Saya pun pandang dia, betul budak-budak ni kan, duduk negara mana dia dah raya dah. Dah raya. Saya kata, Ramadan dah habis dah ni, dah raya dah. Ada orang yang hidup dalam dunia tak perasan pun Ramadan, raya pun tak perasan. Ada orang macam tu. Tuan-tuan tu tak ada orang macam tu, dia tak perasan. Mereka sangat jauh daripada Tuhan, daripada Allah. Mereka tak tahu Ramadan datang, tak tahu raya dah datang, tak tahu pun. Kesian. Baru ni kat lorong kat Kuantan, saya ada ceramah. Dekat lorong ada maknya-maknya kan. Saya kumpulkan dia orang kat restoran tu, berbual bagi ceramah. Dia orang berniaga kat sebelah tu, berehat sekejap. "Dek, pinjam masa sekejap, nanti sambung balik semula berniaga." Panggil dia orang, dia tengah berniaga kat lorong, panggil dia semua duduk dengan saya. Masa duduk tu ada seorang budak muda nangis. Baik dia, baik. Nangis, budak muda. Umur dia daripada 12 tahun. Mak bapak meninggal, masuk rumah kebajikan. Seminggu lari, duduk kat lorong tu, kat Kuantan tu, jual diri. Sampai sekarang umur 26 tahun. Jual diri sampai 26 tahun. Macam perempuan lah. Saya tahu dia lelaki, saya salam dia, saya peluk dia. Masa makan tu saya suap dia, terkejut dia. Seram-seram dia nak peluk saya. "Ustaz kan boleh pula peluk-peluk?" dia tanya. Boleh lah, apa tak bolehnya, sama je kita kan. Jadi saya peluk dia, saya pun peluk dia. Masa tu dia sekarang dia dah berubah. Dia dah berubah. Dia dapat kerja kat Jabatan Agama kat Pahang tu. Ada bagi tugas-tugas sikit, dia berubah. Nangis dia, pergi sembahyang subuh kat masjid, kenal Allah. Jadi kenal Allah ni bahagia. Tuan-tuan, ramai orang kat luar sana, kita kena tolong mereka supaya mereka dapat kenal Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang Maha Kuasa. Saya masa tu saya duduk kat rumah, saya baca Quran, hadis Nabi. Ni bulan Ramadan, bulan Quran. Nabi kata amalan yang paling afdal al-hal wal murtahil. Sahabat kata, "Ya Rasulullah, apa itu al-hal wal murtahil?" Tuan-tuan larat lagi dengar ke rasa macam nak meninggal dah? Siapa rasa macam nak meninggal, angkat tangan. Semua tak tidur malam tadi kan? Tengok keputusan pilihan raya, nampak semua teruk tenat, nampak macam dah puasa dah, semua pucat-pucat dah muka semua sekali. Tempat tidur siang, biasa tidur malam kan, semua tak tidur nampaknya. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, jadi masa tu apa saya nak cerita dah hilang dah. Nabi kata amalan yang paling afdal lah, hadis Nabi, al-hal wal murtahil. Tuan-tuan pernah dengar al-hal wal murtahil? Tuan-tuan ingat hadis ni? Dia kata amalan yang paling afdal ialah al-hal wal murtahil. Sahabat kata, "Ya Rasulullah, apa itu al-hal wal murtahil?" Al-hal wal murtahil ni sabda Nabi, baca Quran sampai satu tempat tanda, kemudian sambung balik. Nabi kata sampai habis Quran, jangan habis kat habis tu. Nabi sebut terus sambung sampai Fatihah. Lepas tu ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dalam hadis begitu sampai muflihun tu macam orang majlis khatam Quran tu. Majlis khatam Quran kan, dia last sekali dia baca, anak-anak tu baca surah-surah, last sekali Fatihah, last sekali dia baca ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sampai situ. Quran ni tak boleh berhenti baca. Nabi kata amalan Quran baca ulang-ulang kali. Itu tu bulan Ramadan ni paling kurang yang kita niat khatam, paling kurang Imam Syafi'i sekali siang sekali malam. Kita umpam mana nak pilih? Siapa nak sama macam Imam Syafi'i? Sekali siang sekali malam. Ramadan sekali siang sekali malam. Dekat KL ni ada satu malam dia baca, satu malam ada masjid tu, dia baca macam kita biasa, satu juz, satu sunnah tarawih. Tarawih tu sunnah. Satu lagi sunnah mengkhatamkan Quran dalam tarawih. Mengkhatamkan Quran dalam tarawih atau mendengar bacaan Quran dalam tarawih ni sunnah. Sebab tu banyak orang dijaga juga nak khatamkan Quran dalam tarawih dia. Ini juga sunnah yang besar. Tapi tuan-tuan sekalian, ada masjid dibuat dekat Masjid Siptalin tu selalu buat, dia bagi 3, satu kat luar, satu juz.
Yang sebelah dalam 5 juz. Ada 3 juz, 5 juz, ada 10 juz. Jadi saya kadang-kadang sibuk ceramah-ceramah, tak dapat-dapat, jadi saya ambil last sekali, kejar yang 10 juz tu. Masa buat tu dapat pahala lah. Masa cerita kat tuan-puan ni dah habis pahala lah. Tapi rasa macam nak meninggal juga semayang tu. Dekat-dekat subuh, dekat sahur pun habis. Ya Allah, saya begini dah, astagfirullahaladzim, macam kabur-kabur je lantai tu rasa. Macam tak apa nampak je sudah. Macam apa? Sudah macam nak tumbang tak tumbang. Tapi saya tengok yang semayang tu semua yang 10 juz, tahu siapa dia? Semua umur 60 ke atas. Saya macam nak meninggal, rasa 3-4 kali rasa astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dulu pernah kat Thailand sekali saya semayang, ada satu masjid bantai 10 juz satu malam. Tuan-puan jangan buat lah kan. Tengok tempat USJ ni macam tak lepas lah, jangan cuba-cuba lah kan. Viral terus kan. Yang orang suka macam ada sahabat saya juga imam dekat Terengganu. Dia baca satu rakaat berapa rakaat? Apa dia macam mana? Siapa? Lupa dah, hilang dah, keluar surat khabar. Dia baca satu rakaat pertama bismillah, Fatihah, lepas Fatihah qul huwallahu ahad, rukuk. Oh gila, suka betul orang kat masjid tu semua sekali. Memang penuh masjid sampai ke belakang, sampai keluar, sampai ke jalan raya. Sebab macam kenangan tu semayang paling laju. Dia tak laju, dia bertenang, dia baca bertenang. Okey, dia baca bertenang. Cuma dia baca tu memang satu ayat je, qul huwallahu ahad. Tak tahu macam mana baca dia kan, rukuk. Saya pun tak pergi lagi, tapi keluar surat khabar juga. Rakaat kedua kan viral juga masa tu, Allahus samad, rakaat kedua. Itu kalau buat kat sini penuh juga sampai keluar. Memang kalau tuan-puan letak tabung, penuh tabung tu sekejap je. Sebab orang seronok semayang cepat. Dan qul huwallahu ahad. Rasa macam mengurut jiwa. Nabi semayang ni, dia kata penyejuk mata aku dalam solat. Nabi kata solat tu bahagia, rehat. Kita berehat lepas solat. Kita berehat bila? Lepas solat. Sebab kita belum yakin dengan solat. Orang dulu dalam solat tu rehat. Kita faham rehat ni lepas solat. Jadi lepas solat tu berehat lah kan. Masa solat tu macam sakit jiwa, macam kena seksa rasa. Kalau dapat semayang 20 rakaat tarawih tu macam mana rasa? Balik rasa macam terbang rasa. Tak jejak bumi, macam wali Allah dah rasa. Astagfirullah, macam wali dah rasa. Baru semalam 20 rakaat. Dulu hari-hari biasa. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya masa tu saya kat rumah baca Quran, baca hadis Nabi. Jadi siapa niat nak khatam Quran, paling kurang bulan Ramadan ni niat khatam 2 kali lah tahun ni. Biasa setahun sekali, sebulan sekali kan. Bulan ni siapa niat nak khatam 2 kali, angkat tangan. Sehari 2 juz. Tak nak juga. Macam siapa niat nak khatam sebulan lah, sekali je sebulan ni Ramadan ni, angkat tangan. Angkat tangan. Siapa niat dapat pahala dah, angkat tangan tinggi-tinggi. Ni paling kurang lah. Tapi biasa kalau niat sekali, jadi silap sekali tu tak dapat. Dia niat kena tinggi sikit. Kalau cikgu sekolah dulu katalah, kalau niat B dapat dia paling jatuh C nanti. Kalau niat A dapat paling kurang-kurang niat 100 markah, paling kurang A+. Jadi kena niat bulan Ramadan ni berapa kali nak khatam Quran. Niat 2 kali boleh. Niat 2 kali. 1 juz setengah setiap hari. Jangan kurang ke 1 juz. Habis awal tak apa, hari 20 je dah khatam Quran dah. Dah khatam.